Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi. Itulah keterangan, itulah ayat-ayat Allah, ayat-ayat keterangan Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu wahai Muhammad dengan benar, dan ingatlah Allah tidak berkehendak melakukan kezaliman kepada sekalian manusia. Tilka, itulah artinya. Itulah yakni merujuk kepada ayat-ayat yang terdahulu yang menyuruh supaya bersatu padu, berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kemudian pula hendaklah mewujudkan satu ummah yang menyuruh supaya berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudiannya wala takunu kalladzina tafarraqu, bersatu padu. Laginya apa lagi? Disuruh supaya beriman, supaya menolak kufur, supaya perpaduan, supaya jangan ikhtilaf. Semuanya ini merujuk ke sana, isyarat pada tilka. Tilka itulah yakni perpaduan. Itulah yakni iman. Itulah yakni jangan berpecah belah. Ayatullahi natluha 'alaika. Ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada wahai Muhammad. Ini ayat-ayat Allah. Ayat Allah supaya beriman, ayat Allah supaya bersatu padu, jangan berpecah belah. Natluha 'alaika bil haqqi, kami bacanya dengan benar. Allah menyuruh supaya manusia bersatu padu kerana nilai perpaduan ini sangat tinggi. Perpaduan Islam nilai-nilainya ialah nilai langit, bukan nilai bumi. Perpaduan Islam asasnya ialah iman dan takwa. Perpaduan di bumi asasnya harta, kekayaan, pangkat dan peluang-peluang yang ada di bumi. Jauh bezanya di antara dua perpaduan ini. Manusia pernah mewujudkan perpaduan tapi asasnya bumi. Islam, Quran menyuruh supaya mereka bersatu padu tapi asasnya ialah langit. Langit artinya takwa, langit artinya amar ma'ruf dan nahi mungkar, langit artinya nilai-nilai rohani, nilai-nilai akhirat. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah yang kami baca kepadamu. Natluha 'alaika bil haqqi. Yang kami baca ialah untuk keadilan manusia. Dan keadilan ini hanya keadilan yang boleh mewujudkan masyarakat yang bahagia, masyarakat yang aman dan makmur, selamat. Dalam bahasa baru inilah ayat Allah yang pastinya boleh membawa kepada negara maju. Kita kata macam tu. Negara maju. Inilah dia asas-asasnya, iaitulah perpaduan yang asasnya langit, bukannya bumi. Natluha 'alaika bil haqqi, kami baca kepadamu wahai Muhammad dengan benar. Al-Quranul Karim banyak ayat, dalam hadis juga banyak ayat yang melarang daripada perpecahan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan jadi orang musyrikin. Perangai orang musyrikin ini, mereka berpecah belah. Islam tidak berpecah belah. Asasnya, pengajaran, akidahnya, ajarannya tidak. Tetapi jika manusia memilih untuk berpecah belah, maka berpecah belah juga manusia. Manusia boleh berperang sama sendiri, boleh berbunuh-bunuhan sama sendiri apabila mereka memilih perkara itu. Memilihnya. Sedangkan amalan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam amalan orang musyrikin. Natluha 'alaika bil haqqi wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Allah tidak mahu melakukan kezaliman terhadap sekalian alam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mahu melakukan kezaliman? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pada tangannya segala-galanya. Zalim dia boleh berlaku pada orang yang ada pada hatinya hasad, dengki. Boleh berlaku pada orang yang tidak ada kuasa padanya, lalu dia berlaku zalim.
Hasad boleh berlaku pada mereka yang mempunyai kehendak yang lebih, tetapi tenaganya besar, tenaganya kecil. Boleh ada zalim pada dia. Dia menceroboh hak orang lain kerana dia tidak mempunyai barang itu. Zalim. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya, mengapa dia nak zalim? Dia tidak akan zalim. Jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan asas bagi perpaduan ini ialah i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan jalan Allah, apakah Allah mewajibkan begitu supaya mengurangkan apa yang ada dalam tangan manusia, supaya harta kekayaan mereka tidak dapat memiliki dengan lebih banyak, supaya kuasa mereka hilang? Tidak. Allah mempunyai segala-galanya. Oleh kerana itu, jika Allah mengarahkan sesuatu, memerintah sesuatu, dia tidak berlaku zalim, dia tidak mahukan kezaliman. Dia mahukan supaya manusia ini beroleh keadilan. Dia mahukan supaya manusia ini hidup dalam dunia aman dan di akhirat juga aman terus. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Zalim ini artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan barang-barang ini kena pada tempatnya dan serasi antara satu dengan lain. Langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, bintangnya, semua ini serasi, dan jika beralih daripada tempat seperti mana yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari misalnya beralih daripada tempatnya kadang sejengkal, katakan manusia musnah dan bumi musnah. Mengapa? Dia bertentangan dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adil dalam mewujudkan perkara itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala adil mewujudkan manusia ini. Manusia dalam bentuk ini, bentuk dia punya nafsu, lalu dia mahukan kuasa. Manusia punya nafsu, mahukan dia harta, kadang-kadang dia tutup mata. Harta yang datang kepadanya itu semuanya diambil, disapu bersih. Sedangkan pada harta itu diberikan kepadanya akal dan agama, pilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, ditolak. Yang baik diterima. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak mahukan zalim kepada seluruh alam, bukannya alam manusia. Alam manusia satu alam baginya, jin satu alam bagi mereka, malaikat satu alam, langit bumi satu alam. Semua alam ini berlaku dengan adil. Jadi oleh kerana itu, jika perintah Allah Subhanahu wa taala supaya bersatu padu, ini adalah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia tidak bersatu padu, mereka bermusuh antara satu dengan lain, juga keadilan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih sama ada adil ataupun zalim. Jika mereka memilih perpaduan, maka itu keadilan Allah. Jika manusia menolak, maka itu juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kadang-kadang kita merasa hampa dan kecewa. Di tengah-tengah baru saja manusia bangkit, seluruh dunia bangkit membantah tindakan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Jakarta sampai seluruh dunia, daripada seluruh bangsa yang Islam, bangsa Arabnya dan bukan Arabnya, Syiahnya dan bukan Syiahnya, bangkit seluruhnya menyatakan bahawa mereka membantah perbuatan yang seumpama itu kartun. Tiba-tiba tidak berapa hari kemudian berlaku permusuhan, peperangan, pembunuhan antara Sunni dan Syiah dalam sebuah negara yang tidak bersamaan. Tak bersamaan. Seolah-olah perpaduan yang dibangkit selama ini kepada mereka tidak membawa apa-apa artinya lagi. Tidak membawa apa arti. Jadi, apakah ini sesuatu yang terkeluar daripada kehendak Allah? Tidak, ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ma fis samawati wa ma fil ardi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah, langit, yang ada di langit, yang ada di bumi. Barang yang ada di langit dan bumi termasuk manusia, termasuk Syiahnya dan Sunninya. Ini adalah suatu perkara yang seharusnya manusia tidak kecewa. Perpaduan Islam tetap perpaduan Islam, tetapi jika berlaku dalam perpaduan itu kerosakan, kemusnahan, peperangan dan sebagainya, maka ini tidak boleh menjejaskan perpaduan yang dikehendaki. Ini bukannya Islam, ini datangnya daripada luar. Kita baca, kita lihat berita Qubbah di Samarra. Kubur Muhammad Al-Hadi. Muhammad Al-Hadi ini imam Syiah yang ke-11.
di Samarra. Dan yang ke-12 juga di sini Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Kubur ni kubur salah seorang daripada, dua orang daripada imam Syiah, antara imam Syiah yang ke-12, 11 dan 12 yang maksum menurut mereka. Beberapa hakikat yang tersirat di sebalik ini, antaranya ialah tidak diketahui siapa yang mengebom ini. Tuduhan dilakukan kepada puak-puak takfiriyin. Puak takfiriyin ini puak-puak yang menentang bid'ah. Mereka menentang bid'ah, yakni mengadakan kubah di atas kubur. Jadi puak-puak ini dikatakan puak-puak takfir. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan bid'ah, dan ini satu perkara yang sangat bid'ah menurut mereka. Tetapi kalaupun perkara ini bid'ah, mengapa mereka musnahkan kubah? Mengapa? Islam sebenarnya sejak daripada awal lagi, peperangan yang berlaku dalam Islam ini bukan kerana mempertahankan umat Islam, tapi mempertahankan gereja. Rumah-rumah ibadat kepunyaan orang Yahudi dipertahankan. Jadi kalau gereja itu pun dipertahankan oleh Islam dan peperangan itu berlaku kerana mempertahankannya, maka apakah sesama umat Islam boleh berperang kerana kubah, kerana masjid itu? Kerana masjid, satu perkara yang tidak mungkin berlaku sama sekali. Yang kedua, kalangan ulama ada menyebutkan bahawa ada sesuatu yang lain. Sebenarnya belum tentu lagi sama ada takfir, puak takfir, jauh sekali puak sunnah. Jauh sekali. Kerana sunnah, ahli sunnah sejak beratus tahun kubur ini, sudah 1000 tahun lebih. Kubah di Samarra ini 1000 tahun lebih, selama ini tidak pernah disentuh pun. Dan tak ada pun usaha untuk menceroboh pada tempat ini. Tak ada. Dan setakat ini pun ahli sunnah yang jaga kubur Samarra ni, kubur Al-Hadi ini, kaum ahli sunnah di bawah Auqaf, di bawah jagaan Auqaf Iraq, bukannya Syiah yang jaga. Dan kawasan ini kawasan ahli sunnah. Jadi jauh sekali kalau mereka yang memelihara selama ini, selama 1000 tahun, apakah kerana krisis yang begitu mereka boleh melakukannya? Boleh mengebom dan menghancurkan apa yang mereka jaga sendiri? Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalangan bijak pandai, orang yang melihat perkara ini daripada luar, mereka menyatakan bukan Islam sebenarnya yang melakukan perkara ini, tetapi dalam suasana tunjuk perasaan beramai-ramai oleh kaum Syiah, ada yang terlucut dalam tunjuk perasaan itu, menjadikan keadaan luar daripada yang dikehendaki. Ali Sistani, ini yang kita sebutkan, Ali Sistani menyuruh supaya keluar beramai-ramai untuk membantah apa yang di pengeboman masjid di Samarra, tetapi suasana sudah tidak terkawal lagi kerana dalam perarakan muzaharah, tunjuk perasaan itu dimasuki oleh unsur-unsur luar, orang yang ingin mengambil kesempatan daripada kejadian itu. Jadi oleh kerana itu, bila kita merujuk kepada ayat yang kita baca ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji sejauh mana perpaduan terhadap kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad rupa-rupanya teruji. Selepas daripada itu, mereka sudah tidak mempunyai hikmah sebenarnya dalam mengadakan apa yang mereka dakwa, kecintaan terhadap Nabi Muhammad itu. Katanya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuklah manusia, termasuklah puak-puak yang sekian yang ada sekarang ini, semuanya ini milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Kalau semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak zalim sebenarnya dalam perkara itu. Allah tidak zalim jika memerintahkan sesuatu supaya manusia patuh. Sebab kalau dia zalim pun balik kepada dia juga. Jadi mengapa kalau manusia tidak melakukan kezaliman, kerana nanti kezaliman akan kembali kepadanya? Kalau begitu manusia boleh berfikir, mengapa dia boleh kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala zalim, sedangkan dia sendiri tak menerima kezaliman? Ia sesuatu yang ada dalam tangannya. Allah memiliki langit dan bumi, dan kepadanya segala natijah itu akan kembali kepadanya. Allah jauh sekali daripada melakukan kezaliman. Soalnya begitu. Kemudian seterusnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, wallahu subhanahu wa ta'ala.